Sebab tu rebutlah peluang. Apa saja kebaikan yang boleh kita lakukan, betulkan hati untuk jujur, ikhlas, ihsan pada Allah, maka dia akan berperanan menghapuskan dosa-dosa lama kita. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya yang sudi kembali padanya walaupun dengan tempoh yang singkat. Tentu saja rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas ini sewajarnya kita hargai. Maka kita yang dah mula baik, baik dalam indikator agama, artinya dah datang sembahyang kat masjid, baiklah tu kan. Maka cuma perbetulkan beberapa sudut yang perlu kita baiki, antaranya perasaan bahawa kita hamba Allah di mana juga kita berada. Sebab itulah syariat Muhammadiyah ini, dia menganjurkan kita agar berniat untuk amalan. Niat ni pentingnya kat mana? Di hujung tu, lillahi ta'ala. Itu yang paling mahal tu, supaya sedar aku hamba Allah, aku buat kerana dia. Maka begitulah ya, sebab bila amal tak ada Allah, Allah tak kira dia sebagai betul, tak valid di sisinya, maka rugilah kita. Sedangkan kita telah berbuat. Perbaikilah amal-amal kita agar ada Allah di dalamnya dan kita berhak mendapat apa yang dijanjikan. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hari ini kita memasuki hari ke-5 Rabiul Awal 6 ya. Begitulah, yang telah pun masuk bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal ini. Moga bulan ini ialah Allah pun berfirman dengan masa. Ada orang kata ya, tak payahlah tunggu Rabiul Awal je nak ingat Nabi, anytime je lah. Ya, begitulah, kita manusia ni leka. Tapi Allah pun bersumpah dengan masa. Kita menyebut tentang Rabiul Awal bukan semata-mata bulan ini saja kita puja dan ingat baginda, berselawat ke atas baginda, tapi untuk refresh, mengingatkan kita. Dan ada benda bersempurna yang kita lakukan agarnya menambah lagi aktiviti ingat dan selawat kita pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama untuk menyambung pengajian qasas Al-Qurani, kisah-kisah Al-Quran. Ini kita masuk bercerita tentang Nabi Adam dikerah untuk turun ke bumi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf juga surah Al-Baqarah merakamkan kisah ini. Dan perintah turun ke bumi ini berlaku kepada 3 individu. Yang pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Iblis. Iblis pun kena terjun juga ke bumi. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 24 dan 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, turunlah kamu semua. Bila ihbitu maksudnya lafaz jamak. Jamak atau plural dalam bahasa Arab mesti 3 dan lebih. Kalau berdua je kena turun, Allah kata ihbita, turun kamu berdua. Ya, wa kula minha. Tu wa kula tu 2 orang, Adam dan Hawa. Tapi bila perintahnya ramai, kita kena cari seorang lagi. Siapa seorang lagi yang kena turun? Artinya Iblis pun kena segak, kena turun bersama. Ya, dan masalahnya Allah tak notis nama-nama tu, dan terus Allah kata ba'dukum li ba'din adu. Ya, setengah kamu adalah musuh bagi yang lain. Allahu Akbar. Kita turun ke bumi dengan slogan bermusuh dengan iblis. Bermusuh dengan iblis. Allah suruh pesan turun bermusuh, bukan berkawan, bukan berdamai. Tak ada perdamaian, tak ada bertolak ansur dengan iblis. Musuh mana kita boleh tolak ansur. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan untuk kamu di atas muka bumi itu mustaqar, tempat kamu menetap, wa mata', dan ada sebahagian nikmat, ila hin, sampai satu tempoh yang tertentu. Hin ini dipanggil ya sighah nakirah.
Satu benda yang tidak determine, tak tertentu. Anytime saja kita boleh dipanggil. Begitu Allah Subhanahu wa taala sebut jelas. Ya, tak ada siapa mendakwa bahawa mesti mati selepas umur 80 tahun, tak ada. Mati itu sampai satu tempoh yang tertentu dan dia kekal mubham begitu, tak dikenal pasti, tak ada identiti, tak ada tempoh waktu yang tertentu. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah jelaskan lagi, padanya di bumi itu kamu hidup dan padanya juga kamu mati. Sebab tu orang mati tanam kat bumi. Ya, dia tak boleh terbang ke atas. Tak ada. Kalau ada pun ceritalah. Ya, tapi hakikatnya memang jasad kita ditanam di bumi. Wa minha tukhrajun, dan daripadanya kamu dikeluarkan nanti. Kita tengok pula perbincangan dalam surah Al-Baqarah. Allah pun kata, ya, qul nahbitu minha jami'a. Pun lafaz jamak juga. Kami berfirman, turunlah daripadanya semua. Turunlah kamu semua daripada syurga semuanya. Artinya yang buat cerita, yang drama atas syurga tu, tiga-tiga kena keluar. Ba'dukum li ba'din adu, sama juga pesan Allah, kamu adalah musuh, ya, saling memusuhi sama kamu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, sama juga dalam Al-A'raf. Al-Baqarah pun menyebut sama. Dan untuk kamu dalam kehidupan dunia itu ada tempat tinggal, ada keseronokan sampai satu tempoh tertentu. Tapi Allah pesan dalam Al-Baqarah ini, Allah gambarkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bersama turun tu Adam mohon ampun pada Allah, sebab Allah berikan kepada Adam, Adam terima daripada Tuhannya beberapa kalimat, lalu dia bertaubat di atasnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sebab Tuhannya itu Tuhan yang sangat menerima taubat lagi Maha Penyayang. Begitulah. Ya. Maka Allah gambarkan lagi, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, siapa yang datang kepada kamu, dan apabila datang kepada kamu semua dari sisiku itu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk aku, kata Allah, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tak akan bersedih hati. Ya. Takut dengan sedih ni dua benda yang nampak sama tapi serupa. Takut ni pada benda yang belum datang, kita takut. Dan sedih ni benda yang dah berlalu. Tapi dua-duanya mengganggu emosi dan juga fikiran. Ya, sebab tu ada dalam Nabi tinggalkan pada kita, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ham tu kerisauan, hazan itu kesedihan, risau benda belum datang. Aku ni besok kalau sakit siapa nak jaga aku, tu risau. Sedih, ya, Allah, aku ni dah tak ada dah pasangan hidup, suami aku dah mati dah, itu sedih. Jadi dua-dua ni Rasulullah tak bagi kita dibelenggu olehnya. Maka sebab itu kena ada petunjuk daripada agama untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang memang berlaku padanya kerisauan dan kesedihan. Ya, nak sedih ni dia memang resam hidup, rencah hidup dunia. Tak ada orang tak sedih. Hebat macam mana kita pun pasti sedih. Begitu juga risau. Ya, hebat macam mana kita pun kita akan risau. Ya, atau orang nombor satu dunia ni pun risau, kalau aku jatuh nanti siapa lah nak ambil tempat aku ni, gitu. Risau tu. Tapi ada satu negeri yang kita tak akan sedih dan risau, namanya syurga. Ya, kat situ kita tak ada lagi fikir apa-apa melainkan berseronok semata. Maka Allah bagi panduan, sebab negara ni, negeri ni yang nama dunia ini, Allah bagi tahu kalau ikut petunjuk aku, kamu tak sedih dan kamu tak akan takut. Ya, sebab tu orang yang ikut petunjuk agama, tak ada benda yang nak ditakutkan kat dunia ni, dan tak ada benda yang patut disedihkan sangat. Sebab dia ikut disiplin agama. Ini Allah bagi tahu ya, ketika Adam turun kat dunia, macam mana nak hidup kat dunia ni, nak selesa. Bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang paling nombor satu dalam sebuah negara, bukan jadi orang yang paling berharta, bukan.
bukan jadi orang yang paling memiliki, bukan. Tapi Allah kata ikut petunjuk dia, kamu tak sedih, kamu tak risau. Dan ada bukti dalam hidup kita. Kita pernah nampak orang yang berdisiplin dengan syariat Allah, bukan dia kaya. Tak. Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah itu pun, kalaulah kebahagiaan dunia ni pada kaya, tentu dia mesti jadi orang kaya. Kalaulah kebahagiaan dunia ni dengan keselesaan, dengan kekuasaan, tentulah Muhammad tak perlu berjuang di Kota Mekah sampai 13 tahun, kena lagi sukatan ekonomi sampai ke bulu, makan daging kayu, daun kayu sampai 3 tahun begitu. Artinya dunia bukan tempat lepas kesusahan. Kejayaan hidup dunia bukanlah maknanya kita selesa hidup tu, itu kejayaan, tidak. Kejayaan hidup dunia kita adalah bila mana kita boleh ikut petunjuk Allah. Maka bersama payah kita tenang, sebab kita dapat tahu bahawa kita sedang bersabar dan kurniaan Allah sangat besar di situ. Bersama dengan nikmat pemilikan, kita bersyukur, dan itu juga petunjuk Allah, maka kita pun hebat di situ di sisi Allah. Dunia akhirat kita bahagia. Walladzina kafaru, tapi Allah beritahu, dan orang-orang yang engkar, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami. Mendusta ni bahasa Arab, maksudnya tak percaya ayat kami. Ulaika ashabun nar, direct Allah kata mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Wal a'yadu billah. Jadi ayat ini menceritakan bahawa Adam, Hawa dan Iblis keluar dari syurga selepas berlaku peristiwa yang sama-sama telah pun kita bicarakan. Allah sebut ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turun kamu semua, bermusuhanlah saling kamu semua. Begitulah pertembungan ini, pergelutan ini, tidak berakhir di atas sana. Turun ke bumi pun dengan cara yang sama, sebab iblis yang memulakan dahulu. Maka kita kena terus bermusuhan dalam arti kata, sebab manusia ni makhluk yang Allah ciptakan, dia ada kelemahan. Dia tak nampak, dia memang tak adil kalau pertembungan antara manusia dengan jin ni. Sebab jin nampak kita, kita tak nampak dia. Susah bang nak lawan, kan? Memang nak lawan tu tak fair lah, memang tak menang lah. Tetapi kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita berlawan dengan jin tu, bukan pergi serang dia, tak. Cukup dengan pertahanan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertembungan antara manusia dengan jin ni hanya manusia mempertahankan dirinya daripada dikuasai oleh jin itu sahaja. Jin kat sini maksud saya syaitan lah, bukan makhluk-makhluk yang kita sibuk nak cerita pasal meresap masuk ke dalam badan, tak. Dia tak payah masak-masak, mengacau kita pun tak apa. Tapi tengok pun tahu kita orang tak ikut syariat ni, dia dah dikuasai oleh syaitan lah. Itu lagi bahaya. Maka begitulah. Kalau kita tengok senario-nya sekali lalu begini, iblis dulu bersama malaikat dalam syurga. Kemudian Allah ciptakan Adam dalam syurga. Allah tiupkan roh, dia juga dalam syurga. Dan Allah perintahkan malaikat tunduk, sujud, hormat kepada Adam. Tapi iblis tak mau. Dia pun mengacau lah. Dia tak puas hati, dia senior, dia lebih baik. Begitu rupanya. Kalau kita ada kelebihan, kita susah sebenarnya. Untunglah siapa yang kurang dalam hidup dunianya, dia senang jadi hamba Allah. Tapi kalau kurang pun tak sedar diri juga, lagi susah lah, kan? Tak handsome, tak ada pangkat, tak banyak harta, patutnya lagi senang jadi hamba Allah. Tapi asyik mongo, tak puas hati pun, dia lagi teruk lah. Begitulah hidup ni. Sebenarnya bukan kita tak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan kita begini atau begitu. Tapi yang pentingnya kita ni sedar tak diri kita. Orang handsome, orang kaya, orang memiliki segalanya, orang berkuasa pun boleh masuk syurga, asal saja dia ingat dia hamba Allah. Dan orang susah, orang menderita sepanjang hidupnya di dunia, boleh saja masuk neraka bila mana dia tak sedar diri juga. Asyik komen, mengutuk, mengumpat, tak buat hati, habis. Begitulah. Sebab manusia sifatnya sama saja.
Allah pernah sebut dalam Al-Quran tentang surah Al-Ma'arij. Allah cerita siapa orang manusia ni. Allah ceritakan macam ni. Allah kata innal insana khuliqa halu'a. Di samping ada ayat kait manusia ni diciptakan lemah. Satu lagi Allah cerita identiti manusia yang Allah ceritakan ni. Manusia ni tercipta atau diciptakan ya dalam rupa keadaannya halu'a, iaitu dia keluh kesah. Ya, manusia dia mesti resah gelisah, begitu sifat dia. Dia tak tenang, dia tak stabil, dia cepat sangat menggelabah. Itu manusia. Allah gambarkan macam mana situasinya. Dua perangai manusia yang asalnya kalau dia tak bertaut dengan Tuhan. Apa dia? Idza massahul khair, idza massahu syarru jazua. Bila mana ditimpa kesusahan, ya, dia resah, dia gelisah. Kita kan, betul lah ada musibah, nak banjir ni, saya duduk ulangat, orang kata nak banjir lagi, aduh, besar je. Hujan turun lama sikit, mula keluar tengok. Tu manusia. Ya. Nak pilihan raya ni pun yang parti-parti yang dah makin banyak ni, kita pun tak tahu macam mana nak undi ni. Kan? Orang-orang yang berkait dengan tu memang resah je lah kerja. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia dapat kebaikan dia kedekut. Ini perangai manusia. Dia dah jadi orang kaya, dia mula tak kisah dengan orang lain. Begitu, sedangkan dia pakai harta dia pun tak habis. Begitu manusia rupanya. Jadi dia kikir, kedekut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sembunyikan apa yang dia ada. Dia tak nak cerita dengan orang, tak nak kongsi dengan orang. Tapi Allah beritahu illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Bukan salat saja, alladzina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang dalam salat mereka fi salatihim khashi'un, dalam salat mereka ni kekal. Ada setengah ulama maksudkan daimun tu maksudnya dia tetap dalam ingat pada Allah, iaitu khusyuk. Siapa yang sembahyang khusyuk, insya-Allah perangai dia berubah. Siapa yang sembahyang konsisten, ya, jaga solat dia, insya-Allah dia akan jadi orang yang bila mana datang musibah, dia tenang, dia sabar, dia redha. Bila mana dia dapat nikmat, dapat kebaikan, dia bersyukur dan dia ingat Allah dan dia berperanan sebagai, ya, orang-orang yang mengasihi insan lain. Maka slogan kita ingat Allah. Ingat Allah kita baik. Tapi kalau tak ingat Allah, tak semayang, kita tak boleh. Kita akan kekal jadi gitulah. Yang kaya kedekut, yang miskin merungut. Itu je lah. Kan? Tak ada habis gitu je lah. Tengok kat mana-mana macam tu kan. Yang miskin tak puas hati, saya mengutuk, dan dia tak dapat apa-apa pun. Yang kaya diam, kedekut, ya, dan mengaut semua keuntungan dalam hidup. Maka kita dah jadi orang solat, sepatutnya kita selesa. Ini panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Hawa pula dalam syurga, ya, dan Allah memudahkan kehidupan mereka, menyediakan untuk mereka tempat tinggal di dalam syurga. Tapi syaitan, iblis tu buat kerja dia, ya, sebab dia tak puas hati, dia bujuk keduanya, dia datangkan rasa was-was, kata kalau kamu nak kekal sebenarnya kamu kena makan buah ni rahsia dia, aku lama duduk sini. Maka akhirnya kedua-duanya termakan buah pohon syurga itu. Mereka berdua nyesal, bertaubat dalam syurga. Allah terima taubat mereka kedua, tapi tetap kena hukum juga. Gitu ya. Nampak tak sistem kehidupan manusia ni? Dah bertaubat, taubatlah. Tapi kalau salah tetap kena hukum tak? Kena hukum. Baru berlaku keadilan, baru jadi pengajaran. Ya, bukan kita sembunyikan kesalahan dan kita, ya, melarikan diri daripada hukuman. Itu tak betul. Sebab atuk kita pun kena. Dia taubat tak? Dia ngaku salah tak? Ngaku. Menyesal tak? Menyesal. Taubat sungguh-sungguh. Tapi kena tak? Kena juga. Sebab tu dalam hidup kita sebenarnya, ya, walaupun Tuhan kita Maha Pengampun, Maha Pemaaf, tapi mengelakkan diri daripada dosa itu lebih baik daripada berdosa lalu bertaubat. Itu slogan. Ya, sebab siapa berdosa, dia tetap akan mendatangkan satu titik hitam dalam hati. Memang boleh polish, memang boleh gosok balik, ya, tetapi tetap ada kesan.
pedihnya calanya. Kereta kita kalau dah cala, dah accident, memang boleh simen balik, memang boleh ketuk, tapi kesan dia masih ada. Begitulah, ya. Dan hukuman pasti berlaku. Maka kita pun begitu. Sebab tu kalau kita bersalah, ada hak-hak orang yang kita kembalikan. Kalau dia menuntut sesuatu, kita kena layanlah dalam batar yang musabah lah. Begitu. Ini sistem yang Allah ajar pada umat manusia. Kemudian turunlah mereka, ya, bertiga ini, Adam, Hawa, Iblis, ke dunia. Subhanallah. Adapun syurga itu yang kita cerita dalam kisah ini dan dalam Al-Quran, ya, syurga ini bahasa Melayu, bahasa Arab sebut jannah. Jannah ini dalam bahasa Arab, jannatun artinya bustanun, taman maksudnya, ya, taman. Artinya orang Melayu ni bila sebut syurga, dia lebih eksklusif berbanding Arab sebut jannah. Dalam minda dia orang lah, ya. Sebab apa? Orang Arab sebut taman kat dunia pun jannah juga. Orang Melayu sebut taman bunga, taman lah. Tapi bila sebut syurga terus pergi akhirat. Tu eksklusifnya bahasa kita. Artinya sedikit keistimewaan di sudut rasa. Orang Melayu sebut Allah berfirman, Nabi bersabda, mereka menyanjung tinggi dunia yang lebih besar agamanya. Orang Arab sebut Allah qala juga, Rasulullah qala juga, ya, Ruhaili pun qala juga, gitu. Jadi ada keistimewaan bahasa kita sebenarnya, ya. Atuk-atuk kita dulu, ya, begitulah hebatnya membezakan antara benda yang patut dibezakan di sudut rasanya, supaya kita sebut firman Allah kita rasa besar, kan? Rasulullah bersabda rasa hebat, ya. Syurga, ya, rasa hebat, ya. Sebab nar dalam bahasa Arab maksudnya api. Tapi nar kalau cerita akhirat, orang Melayu kata neraka, ya. Nar api, ya, narun, hadha nar, ya. Kan Allah sebut pada Nabi Ibrahim dalam cerita Nabi Ibrahim ke neraka, Allah kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, api itu neraka ke? Bukan. Api Namrud buat. Jadilah kamu sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim, ya. Maka sedikitlah, ya, saya switch ke lain sikit untuk menghargai bahasa kita yang cantik ini. Jadi kita pertahankanlah, ya, banyak benda-benda yang masih kita boleh hargai bahasa kita ini, sebab dia bahasa yang, ya, di sudut agama dia membesarkan agama. Maka turunlah mereka bertiga ini ke bumi. Maka kalau sebut syurga, kita pun tahu syurga di akhirat, sampai akhirat kekal, tempat tinggal, tempat nikmat orang beriman, ya. Jadi sebab itu ada perbahasan kat sini sedikit, tapi pada saya orang Melayu tak ada masalah untuk cerita syurga, dia fahamlah syurga itu syurga akhirat, bukan syurga dunia. Dan ada pun tempat lokasi yang spesifik, ya, di mana turun mereka bertiga ni, dia kekal mubham, ya. Mubham artinya tidak dapat dikenal pasti. Ada orang mendakwa, ya, Nabi Adam turun ke India, Siti Hawa turun dekat Jeddah, dan sebab itulah Jeddah tu nama Jeddah, Jeddah tu sebenarnya Jeddah. Itu semua dakwa-dakwi yang tidak ada sumber rujukannya lah, ya. Selalu kita pujuk beginilah, kalau ada benda-benda yang kita rasa perlu dalam Al-Quran diceritakan, ialah nak tahu juga atuk kita turun kat mana, mana tahu turun, ya, kat Taman Tun ni ke itu manalah tahu. Okey. Tapi kita tahu atuk kita dulu tinggi orangnya, besar kan, kita dah bicarakan. Situ nadhira'an 60 hasta. Jadi cuma yang agak, yalah, kita nak tahu juga, tapi tak ada ceritanya atuk kita turun ke mana. Maka pujuk saja hati begini, apa sahaja benda-benda yang kita rasa perlu diceritakan, disampaikan pada kita, tapi tak ada ceritanya dalam agama. Nabi tak sebut, Al-Quran pun tak ada nyatakan. Percayalah, itu tak ada keperluan pun untuk kita tahu. Sebab Al-Quran berananya hidayah, bukan hikayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi
Apa dia? Hudan lil muttaqin. Ya, bukan hikayah lil muttaqin. Dia petunjuk. Jadi kalau cerita tu tak ada petunjuk-petunjuk yang penting untuk jadi kita orang beriman, jadi hamba Allah di dunia, Allah tak sebut. Maka tak usah buat kajian PhD lah, ya, untuk cari di mana lokasi sebenar, ya, turunnya makhluk bertiga, Adam, Hawa dan syaitan. Tapi kat dunia lah, ghairu muhaddadah wala muayyanah fin nusus. Tak ada batas tertentu dan tak ada kenyataan pasti dalam nas-nas agama kita, tak ada. Ya, jadi kita tak dapat nak menentukan dan tak berusaha pun, dan kita tak perlu pun, ya, merujuk kepada kitab-kitab agama lain yang dipanggil Israiliyat itu. Memang ada setengah kitab tafsir menyebut. Sebab apa? Ya, ada Ka'bul Ahbar sebut, ya. Tapi benda-benda tu hanya dakwaan-dakwaan yang tak boleh kita pegang. Prinsip kita dalam agama kita, kalau ada cerita daripada nas kitab lain sebelum Nabi kita Muhammad, bukan Al-Quran, bukan hadis, ya, kami, kata Rasulullah, bila ada orang-orang bercerita tentang maklumat yang selain Rasulullah tak dapat, Rasulullah kata, ya, la nu'minu bi ahlil kitab wa la nukadzibuhum. Kami tak beriman, tak meyakini ahlil kitab, tapi kami tak kata mereka dusta. Kita juga tak kata dia bohong, tak. Gitu. Dia ambil sikap berlepas diri. Ya, umat Islam ni sepatutnya sikap dia begitu. Benda yang dia tak tahu, dia kata saya tak tahulah. Saya tak boleh kata dia bohong. Tapi nampak tak hari ni ramai di kalangan kita, ya, kadang-kadang benda yang tak selari dengan kita, sedangkan orang tu ada ilmu dia, ada, kita kata dia bohong, kita rasa dia tak tepat, dia kata rasa bid'ah, ahli neraka dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Sedangkan sifat Muhammad jelas. Dia ada kontradik, ya. Cerita ahli kitab Yahudi tahu benda so. Kan ada benda yang Nabi pun kadang-kadang terima. Kalau benda baik Nabi terima. Contohnya, ya, dulu macam mana cerita puasa Muharram tu kan. Orang Yahudi puasa di Madinah sebab hari itu Allah bebaskan Nabi Musa. Maka kata Muhammad Rasulullah kata kita lebih layak untuk bersama dengan Nabi Musa. Maka Nabi pun berpuasa pada hari tersebut. Artinya ada benda yang Nabi terima. Tapi bila penentuan begini, rasanya tak ada keperluan untuk kita terima, ya, maka kita diam je lah. Kalau kita nak cerita pun boleh cerita, tapi nak suruh orang percaya tak ada keperluan. Kegagalan Adam ini artinya sebab dia turun ke dunia pernah menjadi perdebatan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadis. Ya, ceritanya dipertemukan dua orang Nabi ini. Lalu Nabi Musa macam lem Nabi Adam lah. Macam kita lah cakap, benda lah Nabi Adam ni, kalau dia tak makan buah pohon tu, kita semua duduk kat syurga lah kan. Pernah juga terfikir kita gitu kan. Benda lah sedap sangat buah khuldi tu, sampai Nabi Adam makan. Kalau dia tak makan kan bagus, kita semua duduk dekat dalam syurga, tak payah duduk kat dunia tu betul macam ni. Benda tu sebenarnya pernah diperdebatkan, ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebelum tu kita nak tengok bahawa Nabi Adam memang dia bersalah. Ya, sebab tu Allah sebut wa asa adamu rabbahu faghawa. Ya. Artinya Nabi Adam telah derhaka kepada Tuhannya dan menyalahi perintah Tuhannya. Itu. Ya. Sebab tu bila sebut asa ni maksiat. Maksiat ni kita jangan faham jenayah seksual saja, ya. Maksiat dalam bahasa Arab artinya pelanggaran, menderhaka, tak dengar kata. Itu. Tu Allah kata wa asa adamu rabbahu faghawa. Ini surah Taha ayat 121. Alah, makan buah pohon khuldi takkan kira maksiat? Tak, kita kena betul sikitlah. Luaskan kita. Kalimah maksiat maksudnya menderhaka. Penderhakaan maksudnya. Bila tak buat benda yang Allah minta, menderhakalah. Ya. Jadi Allah declare jelas. Tapi Adam dah mohon ampunkan. Dah. Ya, yang Allah sebut dalam A'raf ayat 23 yang selalu kita baca tu, doa atuk kita tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Muhadarah lepas pun kita dah bicarakan doa ini. Ya, Adam dah bertaubat. Ya, tapi kekesalan Adam, ya, atuk kita ni punyalah baik atuk jiwa dia. Allah gambarkan dalam sebuah hadis Nabi, ya, Nabi Adam ni punyalah ingat dosa dia. Dosa dia satu tu je. Tapi dia ingat sampai hari kiamat nanti. Ya. Dia kekal takut atas perbuatannya, menyesal, mengaku. Sampai hari kiamat dia ingat salah dia tu pada Allah. Artinya dia menyesal sangat. Artinya tak patut kalau kita salahkan dia. Dan sebenarnya sepatutnya, yang patut, yang wajarnya, kita kena ada hati macam Nabi Adam. Buat satu salah pun ingat sampai bila-bila. Yang jumpa dengan orang yang pernah bersalah, kita tunduk, minta maaf cik. Kan awak dah minta maaf, tapi sebut lagi. Dan itu jadi keindahan anak cucu Adam. Kita kena buat tuan-tuan yang tu. Mana buktinya? Rawahul Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslim, dan juga Imam Muslim. Hadis sahih tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bercerita, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat kita pada hadis syafaah yang panjang tu. Hadis syafaah ni hadis macam mana besok umat manusia ni semua berbondong-bondong minta tolong pada para nabi. Iyalah, hari tu mak kita tak tengok kita dah. Mak kita pun ketakutan. Orang yang paling sayang kita, isteri kita yang jaga kita puluhan tahun ni, yang kata dia setia hidup semati dengan kita, kan, pun dah tak boleh dah. Bukan dia tak nak peduli, tapi dia, ya, ada benda yang dia nak kena fikirkan, keselamatan diri dia. Maka antara potongan hadis tu, yang kita potong je lah. Yajma'ullahu yawmal qiyamati awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah himpunkan pada hari kiamat tu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di lapangan yang satu. Wa yasma'u da'i wa yanfudhuhumul basar. Ya, maka semua orang mendengar seruan dan semua orang melihat keadaan orang lain. Tad'u syams, betul tuan-tuan, hadis memang Nabi pernah sebut, matahari merendah. Allahu akbar. Fayablughu an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yatiqun. Maka manusia, ya, ditimpa dengan gham, duka cita, wal karb, bencana, ma la yatiqun, apa yang mereka tak mampu nak tanggung. Tahu panas sekejap, tengah hari pun kita lari, kan. Perlu jauh, ya, macam mana matahari merendah nanti. Wala yahtamilun, dan mereka tak mampu menanggungnya. Allahu akbar. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd. Maka ada setengah manusia berbicara dengan rakannya, ala tarawna ma antum fi. Kamu tak nampak ke keadaan kita sekarang? Keadaan kamu sekarang? Ala tarawna ma qad balaghakum. Kamu tak sedar ke apa yang sedang menimpa kita? Ala tarawna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Ya, tak nampak ke siapa yang boleh bantu syafaat kita untuk bercerita dengan Tuhan ni? Ya kan? Semua orang tahu siapa diri dia. Macam kita orang bawahan ni lah. Ada orang di kalangan kita yang dapat rapat dengan menteri, kita minta tolong dia lah. Begitu. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, itu Adam. Jom kita cari Nabi Adam. Dengar ni, manusia semua minta tolong, yang dapat idea. Yelah Datuk, kita mesti minta orang paling hebat lah. Adam ni hebat, semua orang tahu. Ya, fayatuna Adam, direngkahkan kita sebab masa hari itu semua orang boleh melihat orang lain tembus jauh macam mana pun nampak. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anak cucu dia datang ni, anta abul bashar, kamulah bapa kami semua sekalian manusia. Khalaqakallahu biyadi. Ni kita puji orang begitu rupanya adab. Kita nak minta tolong kena puji dia, kan? Allah ciptakan kamu dengan tangan dia. Makhluk pertama manusia Allah cipta langsung adalah Adam. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah tiupkan pada kamu roh dari sisinya langsung. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, dan Allah perintahkan malaikat lalu mereka sujud pada kamu. Berarti kamu ni orang mulia, orang hebat, dekat dengan Allah. Ishfa' lana ila rabbik, tolonglah kami, syafaatilah kami di sisi Tuhan kamu, ya wahai Adam.
Itulah sedihnya kita nanti. Ala tara ma nahnu fi, kamu tak nampak ke apa yang sedang melanda kami wahai Adam. Sedih kita ni tuan-tuan. Yang baiknya Islam ni tuan-tuan, cerita kita belum jadi Allah dah bagi tahu dah. Cuma kadang-kadang itulah, sebab tu jangan jadi orang beriman. Orang beriman ni percaya cerita ni. Sebab tu ada hadis-hadis yang bertahap macam ni, artinya memang disepakati oleh kaum muslimin bahawa hadis ni betul dari Rasulullah. Ala tara ila ma qad balagana, kamu tak nampak ke apa yang sedang menimpa kami wahai Adam. Dengar apa jawab Adam. Ni yang kita nak buktikan bahawa Adam ni orang yang sangat tawadhu, sangat mengingat dosanya, sangat mengisafi diri. Kata Adam, inna rabbi ghadabal yawma ghadaban, sesungguhnya Tuhan aku pernah marah pada satu hari dengan satu kemurkaan yang besar. Dia kata, lam yaghdab qablahu mithlah, dia tak pernah marah sebelum tu macam tu. Allahu Akbar. Padahal Tuhan mana marah sangat. Kalau marah Allah campak dia dalam neraka kan. Allah bagi dia lagi tangkal nak taubat begini. Allah sayang Nabi Adam, tapi rasa dia tu, ni rasa hamba ni yang tak ada pada kita tuan-tuan. Kita buat dosa banyak, buat salah dengan orang, tapi bila orang kata kamu ada buat salah, alah sikit je tu, kecil je. Allah, orang lain boleh tahan, dia tak tahan. Tengok jahatnya kita. Langsung tak macam atuk kita ni, tak tahu ikut perangai siapa. Tak ada yang lain dah ikut kita perangai. Ya, jadi kembalilah, kita ni anak cucu Adam. Kembalilah pada watak Adam yang jiwanya sangat halus, jiwanya sangat lembut dan sangat mengisafi diri dia. Tak lupa diri tuan-tuan. Ya, dan dia kata bagi walam yaghdab ba'dahu mithlah, dan sekali-kali Tuhan tak akan marah macam tu lagi selepas tu. Padahal banyak lagi kemurkaan Allah sampai terbalik bumi sampai, tapi dia merasakan ni cerita hari kiamat, bukan cerita selepas dia turun ke bumi tak. Artinya dia merasakan murka Allah pada dia tu yang paling besar, yang paling teruk. Tak ada makhluk kena kutuk, kena marah dengan Allah macam tu. Padahal Allah tegur je. Ya. Wa innahu, dia cerita, dia bagi tahu. Dia bukan kata kau carilah sendiri cerita apa salah aku kan. Lalu kawan-kawan kita kan, aku ada salah, aku nak minta maaf ni. Cerita salah apa? Tak payah ceritalah. Aku cari je lah ceritanya apa, tapi kau maaf je lah dosa aku. Tak, kena declare tuan-tuan. Kalau kita salah dengan orang, nak minta halal, kena declare. Tengok Adam kata, wa innahu nahani 'ani syajarah, dia telah halang aku, larang aku daripada dekat dengan satu pohon di syurga tu. Fa'asaitu, dia mengaku aku bermaksiat padanya, aku derhaka pada dia. Allahu Akbar, bahasa dia. Malu kita pada Nabi Adam. Hebatnya jiwa tu kita ni. Ya, fa'asaituhu, aku derhaka pada dia. Nafsi nafsi, Allah, ni yang kita sayu ni. Diri akulah sekarang. Yalah, aku ada dosa, aku ni malu dengan Allah. Ya, aku pernah derhaka pada dia. Jadi hari ni aku fikir aku je. Aku tak mampu nak pergi pasal engkau. Ni yang sayu tuan-tuan. Ini yang sayu cerita di syafaat ni. Idhabu ila ghairi, Nabi Adam kata pergilah pada orang lain. Allah, dia tak nak tolong kita atas rasa dia yang sangat bersalah tu. Ya, siap bagi cadangan lagi. Idhabu ila Nuh, kamu cuba pergi pada Nabi Nuh, kata dia. Kamu cuba pergi pada Nabi Nuh. Hadis ni panjang, nanti kita jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun cerita kekalahan dia. Isteri dia tak beriman lah, anak dia degil lah, akhirnya subhanallah. Dan cerita hadis panjang ni akhirnya sampai pada Nabi Muhammad. Muhammad dia yang sudi tolong kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan, banyaklah berselawat pada Nabi ni. Nabi ni yang memilih untuk duduk di sisi kiri Arash untuk melihat mana umat dia yang cross nak masuk neraka, dia nak sambut. Dia nak cuba selamatkan juga. Allah Akbar. Kita tak jumpa orang sebaik ini dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Dan hadis yang panjang ni bercerita tentang Muhammad. Inilah satu-satunya Nabi. Nabi Adam pun tak peduli kita. Sebab ya, cerita kita nak cerita sikap hati Nabi Adam ni. Tapi ya, kita kena ambil feel juga tentang hebatnya kasih Muhammad ini pada umat dia. Allah, dia sanggup tunggu kita siapa nak masuk neraka tuan-tuan. Jadi pernah-pernahkanlah, banyakkanlah selawat pada Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah pernah sebut, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu ni dibentangkan di hadapan aku. Artinya siapa berselawat sebenarnya dia memperkenalkan muka dia pada Nabi.
sebagai umat. Jadi kena banyak awal ya. Gitu. Kembali pada kisah ini. Jadi Nabi Adam dia mengaku dia bersalah, menderhaka pada Allah walaupun dosanya kecil dan Allah dah ampunkan dia. Dan kerana itu dia menyesal sampai hari akhirat. Rupanya begitu tuan-tuan. Kalau nak selamat dapat rahmat Allah kena ada jiwa Nabi Adam. Okey, kita kembali pada fokus kita apa cerita tadi. Tentang bagaimana bertemu dengan Nabi Musa. Dan ini kisahnya ya. Dan kita dah cerita tadi Nabi Adam dah menyesal apa semua, sepatutnya benda ni tak berlaku. Tapi begitulah. Ada satu perbahasan. Nabi Adam ni turun ke bumi sebagai Nabi ke sebagai orang biasa? Ya, kerana ketiga itu dia bertiga saja. Maka ada hadis Nabi SAW, sebab itulah kita menyebut Adam tu Nabi pertama daripada Ahmad. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan juga Al-Hakim daripada Abi Umamah bahawa seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, anabiyun kana Adam?" Adakah Nabi Adam dulu tu seorang Nabi? Ya, qala na'am, mu'allamun wa mukallamun. Bukan saja Nabi, tapi dia adalah orang yang Allah beri pada dia ilmu. Bukan mu'allim. Mu'allim orang yang menyampaikan ilmu. Mu'allam ni orang yang dikurniakan ilmu terus. Wa mukallamun, dan orang yang dapat berbicara langsung dengan Allah. Allah bercakap dengan dia. Kita terus masuk pada perbincangan hadis Nabi Adam berhujah dengan Musa. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Abu Daud, juga daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabb, abuna Adam akhrajana wa nafsahu minal jannah. Nabi Musa kan boleh cakap dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Antara perbincangan Nabi Musa ni, antara benda yang dia nak cakap dengan Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, bapa kami itu Adam telah keluarkan kami dan dirinya daripada syurga. Maka Allah tak jawab. Allah buat apa? Allah singkapkan tabir, lalu fa'arahu Allahu Adam, lalu Allah perlihatkan Musa akan Nabi Adam. Ya, faqal, bila nampak Nabi Musa menyapa dulu, anta Adam, kamu Adam? Ya, faqala lahu na'am. Begitu rupanya. Ya, Nabi Adam jawab, ya saya. Qala anta alladhi nafakha Allah fika min ruhi wa asjada laka malaikata wa 'allamaka al-asma'a kullaha. Qala na'am. Nabi Musa memastikan lagi, adakah kamu yang ditiupkan pada kamu roh dari sisi Allah dan diperintahkan malaikat sujud pada kamu dan Allah ajarkan kamu nama-nama benda semuanya? Nabi Adam jawab, ya saya. Qala fama hamalaka, barulah Nabi dah pasti, dia dah pasti ni memang orang ni, baru ditanya. Qala fama hamalaka an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Apa yang membuatkan kamu mengeluarkan kami dan diri kamu sendiri daripada syurga? Direct terus tanya. Ya. Baru Nabi Adam tanya. Macam gitu rupanya. Man anta? Tanya. Dia tak jawab soalan, dia tanya, kamu siapa ni? Ya. Qala ana Musa. Begitu orang tanya kita kena kenal, jangan cakap kau tak payah tahu siapa aku. Ni orang gangster ni cakap ni. Dah, kau tak payah tahu siapa aku. Yang penting kau kena tahu apa yang kau kena buat atas aku. Tak boleh lah macam tu. Deal kena fair. Macam mana orang nak buat betul kalau orang tak tahu siapa kita? Lalu Nabi Musa jawab, ana Musa. Qala anta Musa bani Israel alladhi kanamahu Allah min wara'il hijab falam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqih. Ya, kamu adalah Musa daripada Bani Israel yang Allah sendiri bercakap dengan kamu tanpa hijab. Ya, dan Allah tak jadikan di antara kamu dengannya malaikat yang bawa wahyu daripada di belakangnya. Nabi Musa pun jawab, ya saya. Artinya Nabi Musa ni banyak Allah bagi cakap dengan dia direct, tak payah pakai Jibril.
Maka tanyaan tu supaya Nabi Musa sedar, kamu kan bercakap dengan Allah terus. Ada begitu. Kamu kan memang tak payah malaikat dengan Tuhan tahu. Maka barulah Nabi Adam masuk. Fatalumuni ala amrin qad sabaqa Allah minallahi alqada'u qabli. Adakah kamu nak cela aku pada satu urusan ketentuan yang telah pun Allah tentukan takdirnya sebelum aku hidup lagi, sebelum aku wujud lagi. Begitulah jawapan Nabi Adam. Maka Rasulullah pun mulas. Fahajja Adamu Musa, Adam berjaya berhujah dengan Nabi Musa, Adam berjaya berhujah dengan Nabi Musa. Begitulah. Ya. Ada hadis kedua, ini daripada riwayat Abu Hurairah, tadi daripada Sayyidina Umar, lebih kurang sama, ya. Lebih kurang sama juga. Jadi Rasulullah beritahu bahawa pertanyaan ataupun celaan Nabi Musa itu adalah satu benda yang tak wajar berlaku lah. Ya. Jadi sebab apa? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok senario pertama sebelum Adam diciptakan, apa Allah kata? Inni ja'ilun fil ardi ka fil jannah khalifah. Sebelum Adam cipta, yang malaikat sebelum iblis memberontak tu kata, "Wah, apalah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Adakah kamu nak ciptakan kat dunia ke kat syurga tu? Fiha tu al-ardh. Di dunia nanti orang akan merosakkan dunia ni, asyik bergaduh, berbunuh-bunuhan padanya. Tak ceritanya memang takdir kita kat sini. Ya. Jadi asbab dia sebenarnya. Ya, skripnya Allah dah buat dah pun. Ya. Jadi kita kena faham, Allah ni director. Okey, pelakonnya Adam, iblis. Ya, dan memang cerita endingnya Adam ni memang turun kat dunia. Tapi cerita ni Allah buat, dia jadi paduan untuk anak cucu Adam, supaya dia tahu macam mana nak balik semula ke syurga tu. Jadi ini perjuangan kita lah. Ini cerita thriller tuan-tuan, cerita-cerita adventure. Jadi kita sekarang ni sedang dalam lakonan adventure yang macam mana nak berjuang balik semula naik ke syurga tu. Jadi siapa yang ikut panduan, baca skrip elok-elok Al-Quran dan hadis, ya, pandai menahan diri daripada melakukan benda-benda yang bersimpang siur kat dunia ni, maka dia sampai balik lah. Kan, macam selalu kita tengok cerita movie survival dan sebagainya tu kan. Ya, orang nak selamat mesti dia survive. Ya, dia mesti ada benda yang terpaksa dia korbankan. Kadang-kadang barang dia ditinggal semua, dia terpaksa survive sendiri, ya, merentas sana sini. Sebab tu orang terpaksa puasa, bangun malam, memaafkan orang lain, ya, menyumbang hartanya. Dalam filem-filem dunia pun banyak kita tengok begitu. Skripnya lebih kurang sama, tuan-tuan. Kita kena berusaha untuk selamat di akhirat dengan watak-watak baik. Dan kita tak perlu blame orang lain macam cerita-cerita begini. Ya. Jadi Nabi Adam kata, atalumuni ala amrin qad kataballahu alayya qabla an yakhluqani. Adakah kamu nak marah, nak cerca aku, nak kata kat aku pada satu benda yang Allah dah tetapkan. Benda tu begitu kata aku sebelum Allah cipta aku lagi. Kan? Sebab Allah kata inni ja'ilun fil ardh. Aku nak jadikan di atas bumi ni khalifah. Bukan kat syurga. Memang bukan syurga tempat kita bercerita. Jadi cuma Allah janji kita boleh balik semula kampung asal kita, asal saja kita tadi, ya, ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tak payah sedihlah kenapa Adam, ya, makan pohon khuldi sampai kita turun begini. Tapi Allah kata ada sedih kalau kita ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara kisah-kisah yang sempat kita bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita bercerita tentang detik-detik terakhir hayat Nabi Adam alaihi salam. Wafat Nabi Adam, ya, detik-detik akhir antara benda-benda yang berlaku. Ada hadisnya bercerita macam mana Nabi Adam ini, ya, ketika nak mati dia teringin nak makan buah syurga. Allahu Akbar. Penat lah. Rupanya orang nak meninggal minta macam-macam. Atuk kita pun begitu rupanya. Ya. Dia teringin nak makan buah pohon syurga. Jadi jenuh anak-anak dia.
nak mencari tu. Tuan-tuan kalau nak meninggal pun jangan minta benda pelik-pelik sangatlah, susah. Minta benda-benda doa sudahlah. Atuk kita pun rupanya macam tu rupanya. Yalah, ni cerita jujur Nabi Adam. Nabi Adam ni dia terlalu jujur. Apa yang dia rasa dia cerita, apa yang dia salah dengan aku. Sebab mungkinlah jiwa dia tu terlalu jernih, terlalu bersih sebab makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi manusia sebenarnya begitu. Tapi kita ni dah banyak sangat kotoran-kotoran, noda-noda, cemar-cemar, ya. Jadi naluri Adam tu dah makin hilang pada kita. Kita suka bohong, kita suka cakap selindung. Jadi kita tak dapat keindahan itu. Subhanallah. Ya. Jadi rupanya bila mana dia menyebut dia nak teringin makan pohon syurga tu, dia nak meninggal rupanya. Ya. Jadi tuan-tuan pun jangan sebut benda pelik-pelik yang susah nak dapat. Itu tandanya kot. Jadi moga-moga kita dapat sedikit pengajaran pagi ini. Antara pengajaran pentingnya bahawa kita tahu betapa ya, kita sebagai anak cucu Adam kena berjiwa Adam lah, ya, kena berjiwa Adam dan teruskan kehidupan ini dengan petunjuk agama. Moga kita dapat selamat dalam kehidupan perjalanan kita menuju ke akhirat. Dunia tempat kita berjalan, ya, dunia memang tempat kita tinggal, ya, bukan tempat tinggal lama, mustaqar, dan di sini juga kita meninggalkan dunia. Jadi hiduplah sebagai orang yang tak kekal hidup kat dunia. Jangan hidup macam nak hidup selama kat dunia, nanti kita tersesat jalan dan tersesat cara berfikir kita. Wabihi wallahu a'lam. Semoga ada kesempatan lain untuk kita bertemu pada pertemuan akan datang. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. ومعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.